Tajuk ismul isyarah, kata nama tunjuk. Ada dua kata nama tunjuk. Pertama, hadha. Yang kedua, hadhihi. Baiklah, hadha ditujukan kepada lelaki. Maksudnya kalau kita nak tunjuk ini kata nama tersebut lelaki, kita kena guna hadha. Kalau kita nak tunjuk perempuan, contohnya ini, kita kena guna hadhihi. Dalam bahasa Arab, ada perkataan yang bermaksud lelaki, ada perkataan yang bermaksud perempuan. Dalam bahasa Arab juga ada tanda perkataan tersebut, perkataan lelaki, dan perkataan tersebut, perkataan perempuan. Sekiranya kita dah tahu maksud, kita boleh mengagak perkataan itu lelaki, perkataan itu perempuan. Tapi bagaimana sekiranya perkataan tersebut kita tak tahu maksud? Baik, dekat sini pertama sekali tips untuk mengingati hadha dan hadhihi ditujukan kepada siapa. Kita lihat yang pertama, hadha dahulu. Hadha. Jadi hadha ditujukan kepada lelaki. Macam mana kita nak ingat? Kita tengok hadha, alif yang terakhir. Alif yang terakhir kita jadikan huruf L. L untuk lelaki. Jadi hadha ditujukan kepada lelaki. Seterusnya, hadhihi. Hadhihi ditujukan kepada perempuan. Perkataan ataupun kata nama perempuan. Macam mana kita nak tahu hadhihi ni untuk perempuan? Okey, kita nak cam hadhihi ni ditujukan kepada perempuan. Kita lihat huruf yang terakhir, huruf H. Kita jadikan huruf H ini huruf P. H jadikan huruf P. Jadi P untuk perempuan. Kita lihat. Sekarang kita tengok contoh satu persatu. Contoh pertama, hadha abun. Maksudnya ini ayah. Kita dah tahu abun tu ayah. Bila kita tahu abun itu ayah, kita hanya perlu letak kata tunjuk ataupun ismul isyarah hadha ataupun hadhihi. Jadi tadi Ustazah bagi tahu hadha, alif yang terakhir kita tukar jadi huruf L. Jadi hadha itu untuk lelaki. Jawapannya di sini hadha abun. Hadha abun. Seterusnya, hadhihi umun. Ini ibu. Ha yang terakhir jadikan huruf P. Jadi hadhihi ini ditujukan untuk perkataan kata nama perempuan. Umun adalah kata nama perempuan, jadi dipasangkan dengan hadhihi. Hadhihi umun. Tengok gambar yang ketiga. Contoh seterusnya, hadha amun. Amun pakcik. Sekiranya kita tak tahu maksud amun ni pakcik, cara untuk kita tahu kata nama tersebut lelaki ataupun perempuan, pertama sekali lihat pada akhir perkataan kata nama amun. Akhir perkataan. Sekiranya ada huruf ta bulat, ta terbuka, maksudnya perkataan itu adalah kata nama perempuan. Sekiranya tak ada kedua-dua tanda ini, perkataan tersebut adalah lelaki. Amun tu lelaki. Jadi amun kena pasangkan dengan kata tunjuk lelaki juga. Jadi hadha. Hadha untuk lelaki, ini amun. Seterusnya jaddun. Jaddun.
Jadun datuk. Bagi yang tak tahu, jadun itu maksudnya datuk. Kita tengok huruf yang terakhir. Ada ke pada akhir perkataan huruf ta bulat, ta terbuka? Kalau tak ada, maksudnya perkataan tersebut lelaki. Jadi pasangkan dengan kata isyarat lelaki juga. Hadza jaddun. Seterusnya akhun. Akhun, abang. Pasangkan dengan kata isyarat lelaki. Hadza. Seterusnya, baiklah, dekat sini ada kata nama ammatun, jaddatun, ukhtun. Ustazah bagi tahu tadi, sekiranya ada salah satu daripada huruf ta bulat ataupun ta terbuka di akhir perkataan, maksudnya perkataan tersebut adalah perkataan perempuan. Jadi, perkataan perempuan kena pasangkan dengan kata isyarat perempuan. Hadhihi ialah kata isyarat bagi perempuan. Contoh yang seterusnya, hadhihi ammatun. Ammatun kata nama perempuan, pasangkan dengan hadhihi. Ataupun tips untuk mengenali kata nama perempuan dan isim isyarat perempuan, ada ha di belakang, ta di belakang. Ada ha. Ha, ta. Ha, ta. Okey. Bulat, bulat. Contoh seterusnya, hadhihi jaddatun. Ini nenek. Dan yang terakhir, hadhihi ukhtun. Ini kakak.